Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih kepada pengacara-pengacara majlis yang dihormati Yang Berhormat Senator Datuk Haji Hussein bin Awang, Pesuruhjaya PAS Negeri Terengganu, Yang Berhormat Datuk Haji Satiful Bahari bin Mamat, Timbalan Pesuruhjaya 2, Yang Berhormat Datuk Dr. Alias bin Razak, Timbalan Pesuruhjaya 3, Yang Berhormat Ustaz Ismail Osman, Ketua Dewan Ulama PAS Negeri, Yang Berhormat Saudara Harun Isa, Ketua Dewan Pemuda, Yang Berhormat Cikgu Haji Alias Harun, Pengerusi Persatuan Guru dan Kaki Tangan Dar Negeri Terengganu, para penderma, seterusnya hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, pada malam yang penuh bahagia, pada malam ini kita semua dapat bersama-sama dalam majlis makan malam Dana Pendidikan Dar Negeri Terengganu. Tinggi-tinggi tahniah dan terima kasih kita ucapkan kepada Persatuan Kebajikan Guru dan Kaki Tangan Dar Terengganu yang menganjurkan majlis makan malam Dana Pendidikan pada malam ini. Hadirin dan hadirat sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud semua manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Jelasnya anak-anak ini adalah dibentuk mengikut acuan pendidikan yang dicorakkan pada pemikiran dan akhlak mereka. Kerana itu Islam menuntut agar anak-anak yang suci fitrahnya ini dididik dengan didikan Islam yang berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah, bagi memastikan keadaan fitrah itu berkekalan mengikut fitrah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan merupakan suatu asas yang sangat penting dalam mana-mana perjuangan. Dan memperjuangkan pendidikan merupakan salah satu cara untuk mengekang salah faham, mengekang Islamofobia yang berlaku dalam masyarakat, yang dari hari ke hari cabarannya semakin besar berbanding dengan zaman yang lampau. Apabila wujudnya keadaan dunia tanpa sempadan yang masuk ke dalam setiap rumah dan setiap bilik tidur. Zaman dahulu kita menyebut tentang wujudnya medium seperti televisyen, TV yang masuk ke dalam rumah. Satu je. Kalau rumah kampung tu sebutir je ada TV. Sekarang ini tidak lagi satu sahaja masuk ke dalam rumah. Setiap bilik, setiap anggota keluarga ada ruang untuk menerima pelbagai maklumat yang bertaburan di luar sana. Ditambah pula dengan keadaan masyarakat yang lebih terbuka dengan pelbagai fahaman dan sebagainya, maka cabaran terhadap anak-anak kita tentulah merupakan cabaran yang sangat hebat. Dan bagi mengekang suasana Islamofobia dan pelbagai perkara ini, maka pendidikanlah yang akan menjadi benteng untuk membentuk manusia menjadi insan yang beriman dan bertakwa. Oleh kerana itu kita
menyaksikan kewujudan pelbagai institusi, PASTI, Seriti, SMITI, KEDU, KUISM, KURKI dan sebagainya. Yang semuanya adalah menjadi tempat a breeding ground, tempat bagi melahirkan generasi yang akan datang, yang akan menjadi benteng kepada agama dan suasana dalam masyarakat kita di masa hadapan ini. Di negeri Terengganu Darul Iman kita ini, sehingga Januari 2023, kita telah membangunkan 263 buah PASTI dengan tenaga guru dan pembantu seramai 1,275 orang bagi mendidik 14,534 orang pelajar PASTI di negeri Terengganu. Manakala terdapat pula 14 buah sekolah dar di seluruh Terengganu dengan jumlah pelajar 4,867 orang. Diasuh dan dididik oleh seramai 433 orang guru serta 135 orang staf sokongan. Marilah sama-sama kita memberikan tepukan kepada semua guru-guru dan staf sokongan yang telah mendidik anak-anak ini. Alhamdulillah, pembangunan institusi pendidikan dalam perjuangan kita dibangunkan hasil daripada wakaf dan sumbangan semua pihak, sama ada orang perseorangan, dari sekecil-kecilnya sampailah ke sebesar-besarnya. Sumbangan daripada syarikat-syarikat dan sebagainya. Dan selain daripada itu ialah seperti penganjuran pada malam ini bagi mengumpulkan sumbangan daripada pelbagai pihak yang saya percaya tidak pernah ditutup. Dan kita sangat mengalu-alukan penyertaan sumbangan ini sebaik saja bermula bulan Ramadan Al-Mubarak beberapa hari lagi, kerana ganjaran memberikan sumbangan, menginfakkan sedikit daripada harta ini untuk pendidikan fi sabilillah ini adalah sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ganjarannya berpanjangan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua penyumbang-penyumbang dari dahulu hingga sekarang. Hadirin dan hadirat sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Persatuan Kebajikan Guru dan Kaki Tangan Dar Terengganu, yang saya kira peranan mereka sangat berat dan sangat besar berbanding dengan persatuan-persatuan yang dianggotai oleh mereka yang mempunyai jawatan tetap berpencen. Itu hak nombor satu lah. Tetapi mereka tidak sebegitu. Dengan kadar upah yang tentulah berbeza. Kerajaan negeri insya-Allah akan mencari ruang sebaik mungkin untuk turut sama memberi insentif dan bantuan-bantuan yang diperlukan dengan pelbagai cara. Mana-mana yang boleh kita aturkan menerusi bajet negeri, insya-Allah kita akan teruskan sebagaimana beberapa insentif yang telah kita laksanakan. Mana-mana yang boleh kita laksanakan menerusi peranan GLC, syarikat-syarikat di bawah kerajaan negeri, insya-Allah kita akan teruskan dengan lebih berlipat kali ganda lagi. Ditambah pula, bila kita lihat prestasi syarikat-syarikat anak di bawah kerajaan negeri berbanding dengan suasana 20 tahun ke belakang, kita akan dapat lihat bahawa bermula pada tahun 2022, setelah kita melaksanakan pelbagai perkara, kita melaksanakan realignment proses, restructuring proses dalam syarikat-syarikat anak ini, kita dapat lihat bahawa tahun 2022 menyaksikan kali pertama
kita melihat peningkatan yang sangat besar. Ada sektor sama ada perhotelan di bawah yang syarikat anak kerajaan negeri ini, atau industri berat, atau sektor lain, kesemuanya secara umum menunjukkan peningkatan antara 17 hingga 21% dari segi revenue mereka. Dan ini kali pertama dalam sejarah. Kalau kita tengok 10 tahun, 15 tahun ke belakang, memang tak boleh kita nak compare lah. 15 tahun dahulu, suasana bisnes yang berbeza. Tapi kalau kita tengok 10 tahun ke belakang pun, 5 tahun ke belakang pun, ini kali pertama pada tahun 2022, revenue syarikat GLC mencecah 1.6 bilion ringgit. Berbanding dengan zaman sebelum kita ambil kerajaan, sebelum 2018. Hidup main sekitar 1 bilion 700 juta, 900 juta, 750 juta. Paling-paling pergi banyak pun 1.1 juta, 1.1 bilion. Alhamdulillah, kita menyaksikan peningkatan yang sangat ketara setelah kita mengambil alih dan melaksanakan reformasi yang sebenar. Bukan laungan semata-mata, tetapi reformasi yang sebenar dalam syarikat-syarikat ini sebagai suatu model yang ingin kita laksanakan. Kita bercakap dan kita buat, insya-Allah, dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala perubahan yang sangat baik kepada syarikat-syarikat ini akan mampu untuk menterjemahkan corporate social responsibility atau CSR yang lebih banyak kepada institusi pendidikan yang ada di negeri Terengganu ini. Kerana kita sedar bahawa negeri Terengganu adalah negeri yang sinonim dengan pendidikan. Sebagaimana yang selalu kita tengok keputusan peperiksaan di peringkat sekolah menengah dan peringkat universiti sekalipun. Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat sekalian, sekali lagi terima kasih kepada penganjur. Ada masalah bincang dengan pihak kerajaan, insya-Allah kita ada Yang Berhormat Esko kita di sini yang bersedia untuk mendengar apa jua masalah. Tidak ada perkara yang tak boleh diselesaikan. Janjinya kita kena duduk dan kita bincang. Kerana anak-anak ini adalah amanah kita bersama, bukan amanah yang mesti dilaksanakan oleh Persatuan Kebajikan Guru dan kaki tangan DAR sahaja, tetapi amanah kita semua yang berada dalam pentadbiran kerajaan ini, insya-Allah. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Majlis Makan Malam Dana Pendidikan Negeri Terengganu tahun 2023. Semoga mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.